Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, oh aku tergoda terkecewa. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zah channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. Dalam malam puaka, pada malam ni aku ingin berkongsi dengan korang kisah yang dialami oleh seorang anak gadis yang bernama Jun, ataupun nama sebenar dia memang Jun gila lah. Jadi kalau korang dah tak sabar nak dengar, aku harap korang terhibur dan ceria-ceria selalu di samping ambil segala pengajaran yang aku cuba sampaikan dalam malam puaka. Zaman sekarang tak asing lagi kalau aku katakan hampir majoriti setiap orang dekat Malaysia, bukan kat Malaysia je, dekat seluruh dunia ni memang akan terdedah dengan social media. Tak kisahlah muka buku macam Najwa Latif nyanyi ke, dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, aku boleh katakan privasi kehidupan setiap daripada korang yang menonton Zaf channel pada malam ni telah terdedah. Dan korang tahu tak satu benda? Setiap kali korang uploadkan gambar-gambar korang, tak kisah gambar apa, gambar makanan ke, gambar korang bersama keluarga ke, detik-detik korang gembira ke, sedih ke, telah menjadi hak milik orang awam selepas korang masukkan dekat dalam muka buku, dekat dalam social media platform korang. Itu yang bahaya. Sebab apa yang bahaya? Kalau semua orang suka engkau tu tak apa, tetapi korang tak boleh tahu sama ada orang yang meninggalkan komen-komen yang indah tu memang betul-betul niat hati dia ingin memuji, ingin tengok kau bahagia, ataupun sebaliknya. Sebab apa yang kita tahu, walaupun rambut sama hitam, muka putih sama, muka gelap sama, kening pun sama, mata ada dua, lubang hidung ada dua, tetapi hati kalau kita bercakap pasal hati ni, engkau pakai jubah pun, tapi kalau hati kau busuk, kalau hati kau hitam, itu boleh membuatkan engkau terperosok ataupun terjerumus di dalam kancah iblis syaitanir rajim. Apa tu? Hasad, dengki tu guys. Korang tengok kebahagiaan orang lain. Kadang-kadang benda tu simple je. Engkau post gambar kau makan nasi ayam, kau pegang ayam tu, lepas tu kau standby kamera, kau gigit macam tu. Lepas tu kau ambil, kau masukkan dalam social media korang. Bagi korang benda tu takkan menjejaskan kehidupan korang. Tapi apa yang korang perlu tahu, tak semua orang mampu nak beli nasi ayam yang korang beli tu. Lagi-lagi korang beli pula dekat hotel 5 bintang, harga satu nasi ayam RM24 apa semua. Katalah kan ada di antara orang-orang yang ikut social media korang tak puas hati, lalu hati dia pun dah sakit dah. Kurang hajar betul Mamat ni. Dia makan nasi ayam. Aku 2 tahun dah jangan cakap makan nasi ayam. Ayam pun aku tak tengok. Lalu dia tak puas hati, dia pun membuat sesuatu perkara yang boleh membuatkan kehidupan korang musnah. Jangan cakap santau apa semualah. Dia fitnah korang je, habislah kehidupan korang. Jadi pada malam ni, itulah kisah yang berlaku kepada Jun. Nama nak Jun tu June. Memang nama kelas lah. Lagi-lagi duduk KL kan. Padahal nama sebenar dia Junaidah je. Alamak. Tapi bila duduk KL, bila ada Instagram, nak famous punya pasal, call me Jun. Cantik betul Jun ni. Posing sana, posing sini. Dan aku boleh cakap Jun ni merupakan Instagram ataupun TikTokers yang tegar. Tak kisah apa dia buat, 24 jam kehidupan dia akan dia postkan dekat social media dia. Dan telah berlaku sesuatu perkara yang agak teruk kepada Jun ni guys. Allahu Akbar. Yeah. Tiba-tiba Mat.
Jun merupakan seorang anak gadis yang berusia 28 tahun dan Jun ni sewaktu dia menetap kat kampung, sebaik saja dia berkahwin dengan kekasih pilihan hati dia bernama Effendi ni, mereka berdua pun daripada kampung berpindah dan menetap terus dekat ibu kota Kuala Lumpur. Dan pekerjaan si Effendi ni kerja biasa-biasa je, pergi kerja pun naik motor Honda Chris je. Tetapi macam Jun pula, dia mendapat pekerjaan di salah sebuah syarikat dan setelah lama Jun bekerja kat situ, dia dinaikkan pangkat sebagai Chief Executive. Orang cakap kalau dah Chief Executive tu, dia dah ada standard dah. Dan begitulah kehidupan si Jun ni. Aku boleh katakan 24 jam guys. Tak kisahlah apa je dia buat. Tengah makan ke, tengah buat kerja ke, tengah shopping, dia akan ambil gambar, dia akan update segala aktiviti harian dia dekat social media dia. Facebook, Instagram, TikTok. Untuk apa? Bukan nak tunjuk dekat orang. Bukannya dia nak berlagak kehidupan dia kaya ke, dia mempunyai kehidupan yang serba bahagia apa semua. Cumanya Jun ni dah ketagih dah. Dia tertagih perhatian. Dia nak gambar dia tu ramai orang like. Bila dia post gambar, kononnya dia tengah makan roti canai, dia akan ambil gambar tu, dan kalau gambar tu hampir 1,000 orang, 2,000 orang like, lepas tu ramai yang komen, bestnya roti canai, Jun ni time makan pun cantik apa semua, itu telah membuatkan hati Jun ni bahagia. Itu je yang dia nak. Dia bukan nak apa pun. Dia kurang perhatian aku rasa. Tak faham enggak lah aku ni. Tetapi bukan Jun je aku rasa. Majoriti orang lah. Termasuklah isteri aku pun. Isteri aku pun kadang-kadang ambil gambar kat time makan. Tak nak cerita banyak lah. Sekejap Kang. Tidur luar pula Zaf kan. Okey, tak nak cerita pasal tu. Sekarang ni, bila Jun tu dah perangai macam tu, dekat office ataupun syarikat dia pula, Jun ni adalah kawan-kawan, geng-geng yang sekepala dengan dia. Jadi bila dah ada geng sekepala, Jun ni pun create lah satu WhatsApp group. Dan WhatsApp group tu nama dia Geng Mewah Sederhana. Geng Mewah Sederhana. Dah mewah sederhana pula kan. Kononnya nak down to earth lah. Padahal menunjuk 24 jam. Dan dalam group yang si Jun ni reka, ada 3 orang lagi kawan dia. Dan salah seorang kawan dia bernama Fatimah. Fatimah ni seorang anak gadis yang agak muda, baru berusia 22 tahun. Memang ayu je. Fatimah ni pun daripada kampung, sopan je. Lagi seorang bernama Ariana. Ariana ni sama-sama naik kak. Dia macam Jun kak. Dengan rambut blonde. Shopping pun dekat PV, dekat KLCC. Dan lagi seorang bernama Eton. Eton ni badan gempal-gempal sikit. Eton ni kehidupan dia sederhana sikit lah. Tetapi dia selalunya menyokong setiap kali si Jun ni nak post gambar kat Instagram ke, dekat social media ke. Eton ni lah yang akan semangat. Post lah. Cuba kau posing. Makan tu nanti time breakfast, jangan lupa ambil gambar dulu. Jangan terus makan je. So memang ngam-ngam soy lah 4 orang kawan ni. Dan bila dah dalam grup tu, sedar tak sedar, itulah orang cakap, bila kau buat grup kan, engkau pun jemput kawan-kawan kau, tetapi engkau tak tahu, inilah masalah dia, engkau tak tahu dalam kumpulan kecil engkau tu, siapa yang betul-betul suka kau dan siapa yang sebenarnya mempunyai niat yang tak berapa baik. Kepada siapa? Kepada si Jun ni guys. Allahu Akbar. Korang datanglah ke pantry. I ada bawa nasi lemak hari ni. Nantilah start kerja. Alah tak apa. Sekarang ni kita makan dulu nasi lemak. Mahal tau I beli. Ada nasi lemak lauk ayam merah lagi. Jom guys, kita jumpa kat pantry. Itulah rutin harian. Boleh dikatakan setiap pagi Jun ni, walaupun dia jenis menunjuk-menunjuk, tetapi dia suka juga belanja kawan-kawan dia yang dekat dalam grup WhatsApp Mewah Sederhana tu, belanja makan. Kadang-kadang dia bawa nasi lemak, kadang-kadang dia masak nasi tomato. Untuk apa? Untuk kawan-kawan dia ni boleh makan sama-sama. Tapi bukan itu motif utama dia. Makan tu satu hal. Selepas 4 orang kawan ni jumpa kat pantry, tengah lepak-lepak makan breakfast ke apa, time ni lah Jun ni akan cakap dekat kawan-kawan dia yang lain ni, korang nak tahu tak, weekend ni dekat ni pavilion, alamak, jomlah kita pergi 4-4, sana ada sale tau. Lalu si kawan dia yang bernama Ariana ni, yang sama-sama naik ni tadi, serius lah Jun, I dah lama dah nak beli handbag, tapi handbag mahal-mahal. Lepas tu Jun pula cakap,
kau tak payahlah. Kalau tak ada sale, tak payah beli. Ini dekat PV ni, weekend ni, semua brand-brand mewah ada. Kau cakap je, Versace ada, Louis Vuitton ada, Dolce & Gabbana ada. Lepas tu potongan harga dia, memang best gila. Bag tu yang aku tengok hari tu kan, yang cantik tu, harga RM23,000. Tapi weekend ni, RM20,000 je, kurang RM3,000. Tengah borak-borak macam tu, Fatimah yang paling muda ni memang sakit hati lah. Lalu Fatimah ni pun cakap lah dekat si Jun ni, alah akak mampulah, akak tengoklah chief executive saya ni dah lah jawatan pun kecil je, manalah mampu kak. Tak nak lah kak, saya pun beg RM10,000 saya tak erti lah kak nak pakai macam tu. Bila Fatimah ni cakap macam tu, memang kau kena basuh lah dengan Jun dengan Ariana ni kan. Jun ni terus cakap kat Fatimah, itulah kau, sayangnya lah kau ni muda-muda pun selekeh betul. Aku tahulah kau asal daripada kampung, aku tahulah kau tu tak mampu, manalah laki nak kau, sebab tu lah kau sampai sekarang tak ada boyfriend. Tengok macam aku ni, kita ni walaupun tak ada duit, biarlah pakaian tu daripada bandel pun, tapi kalau kita pandai gayakan barang tu, diri kita ni akan nampak mahal. Lepas tu lagi satu, kalau kau nak tips, ya ajar pula si Fatimah ni, engkau kenalah rajin macam aku. Segala benda yang kau buat kan, kadang-kadang kau makan roti canai kat kedai mamak pun, kau ambil lah angle yang cantik sikit, kau cakap lah kau makan kat hotel, cakap lah roti canai tu harga RM30 ke apa, barulah orang suka kau, barulah orang tengok engkau tu Fatimah ada standard sikit. Ini engkau selekeh macam ni, tak ada. Yang penting weekend ni kau ikut, kau tak mampu pun tak apa, alah aku boleh belanja kau lah. Dan itulah perbualan mereka berempat. Boleh dikatakan setiap hari je si Jun dengan Ariana dengan Eton ni semua akan berbual tentang perkembangan semasa. Tapi bukan perkembangan semasa sangatlah, semuanya akan cakap berkenaan kehidupan masing-masing. Especially si Jun ni, dia cakap lah yang dia dengan husband dia nanti nak beli rumah baru, dah ada plan nak beli kereta baru, semua benda menunjuk. Dan kalau korang nak tahu betapa taksubnya Jun ni dengan social media, nak tidur pun pernah lah satu hari tu dekat rumah si Jun ni, nak tidur pun laki dia dah ngantuk-ngantuk tu, si Jun ni boleh kejutkan laki dia, abang bangunlah kejap, tak payah tidur dulu. Lalu si Effendi ni pun cakap lah kat Jun ni, Allah yang apa lagi yang, takkah abang tidur pun ada syarat? Nantilah bang, kan cadar ni saya baru beli. Alah bang, abang ambil phone saya ni, abang pergi dekat ujung bilik ni. Lalu si Effendi ni cakap lah kat Jun, nak buat apa yang phone malam-malam ni? Dah lah, takkanlah kita tidur pun nak ambil gambar. Terus Jun ni marah, dengar je lah cakap saya. Kalau abang tak nak masuk tak apalah, yang penting bang, abang pergi kat ujung tu, sebab ni cadar baru ni, abang ambil gambar. Kononnya macam curi-curi gambar lah, saya buat pura-pura tidur bang. Okey bang, standby bang. Jun ni pun posing, dengan cadar baru kan, buat tidur. Effendi ni ambil gambar. Lepas tu buat apa? Dia terus upload dekat social media kau. Alhamdulillah, aku dapat tidur dengan Lena bersama laki aku pada malam ni. #pasangan bahagia, #tidur dalam iman. Terus dia post macam tu. Hashtag semua nak indah-indah je. Lalu post dekat social media, dan itu telah membuatkan gambar tu tiba-tiba viral engkau. Ramai pula yang like. Bila dah ramai like, ramai yang support, lagilah Jun ni menjadi-jadi. Boleh dikatakan Effendi ni pun terpaksa melayan kerenah isteri dia ni. Dan nak bertambah teruk, kalau korang nak tahu, ya Allah, dah tak boleh dibendung lagi dah perangai si Jun ni. Dikatakan adalah satu hari, macam biasalah, macam aku cakap tadi kan, si Jun ni akan bawa makanan-makanan untuk kawan-kawan dia ni. Time lepak kat pantry, lepas tu bergosip sambil makan kan. So hari tu Jun ni bawa special sikit, nasi biryani dengan ayam kurma. Memang sedap lah. So waktu dah sampai ke office tu, dia pun WhatsApp kawan-kawan dia, macam biasa kan, sebelum mula kerja, jom kita lepak pantry dulu. So kawan-kawan dia lagi 3 orang ni pun datang kat pantry, dan masa tengah makan tu, tiba-tiba Fatimah ni perasan sesuatu yang pelik tau. Lalu Fatimah ni pun tegur lah si Jun ni, akak,
Akak pakai sudu apa tu kak? Saya tak pernah nampak pun sudu macam tu. Dan korang nak tahu tak apa si Jun ni cakap? Jun ni waktu tengah makan tu, sap. Bila Fatimah tu dah tegur, Jun ni terus reaksi dia, alah, sorry lah, alah. Biasalah kereta baru. Ingatkan sudu. Alah, rupanya remote kereta. Dah kotor dah. Kau boleh nak menunjuk punya pasal sanggup tu makan nasi biryani, cedok guna remote kereta kau. Hui, pisang mat. Lalu bila dah nampak macam tu, Ariana ni dengan Eton ni tegurlah si Jun ni. Kereta baru lagi kau beli. Ya Allah. Bukan ke baru 2 tahun kereta Civic kau tu? Lalu si Jun ni cakap lah, Civic tu dah 2 tahun lah, dah lama lah tu. Sekarang ni, ni Vios, kereta Vios baru warna merah tau. Hello, I tempah ni, I bayar cash, okey? Biasalah kan. Effendi tu sayang aku, nak buat macam mana? Fatimah, itulah kau kahwin cepat. Duit dah tak payah risau dah. Kau carilah anak-anak datuk orang kaya kan. Barulah boleh macam aku ni, nampak makan nasi biryani pun guna remote kereta je. Lagi sedap tau. Dan begitulah perangai si Jun ni. Tak boleh dibendung lagi. Time beli kereta tu pun, dia suruh laki dia ambil gambar. Siap marah si Effendi ni. Abang, tak naklah gambar half. Abang duduklah jauh sikit, ambil gambar full. Saya nak nampak satu badan saya dan juga kereta Vios ni bang. Sebab saya nak post ni, peminat-peminat saya kat social media tu dah nak tahu perkembangan saya. Okey bang, cepat bang ambil gambar. Post kat kereta kan, depan kereta tu. Post macam tu. Menyampah pula. Aku tumbuk kat si Jun ni kan. Tetapi disebabkan perangai dia yang suka menunjukkan kemewahan, yang suka menunjukkan apa yang dia adalah, telah membuatkan pada satu hari dia kehilangan segala-galanya dalam sekelip mata je guys. Sudah sebulan lebih Jun tak update, Jun tak ambil gambar dan upload dekat social media dia. Follower dia dekat Facebook, Instagram, TikTok dah mula risau dah dengan keadaan si Jun ni. Kebiasaannya at least setiap hari, setiap jam mesti ada gambar terbaru yang Jun ni akan ambil. Tetapi dah sebulan lebih dah tak ada pun gambar-gambar baru ke, perkembangan baru ke. Jadi follower dia dah mula komen dah, Jun, are you okay? Jun, kenapa dah tak ambil gambar kereta baru you? Jun, lamalah tak ada upload gambar. Kita orang rindu. Dan sebab apa Jun ni berubah secara drastik? Kebiasaannya dia tak boleh. Dia tak senang duduk ni. Kalau sehari tak ambil gambar, tak upload kat social media, Jun ni memang tak aman hidup dia. Tetapi korang kena tahu, telah berlakunya beberapa kejadian yang membuatkan si Jun ni agak trauma nak ambil gambar dia, nak upload dekat social media tu. Sebab dikatakan adalah satu hari ni, seperti kebiasaan, pada awal-awal pagi lagi Jun ni dah mula dah ambil gambar selfie, membawa lah sampai ke malam. Tetapi pada hari tersebut, tak kisah berapa banyak gambar yang si Jun ni ambil, dekat setiap gambar dia, tiba-tiba terlihat ataupun adanya satu bayang-bayang berwarna hitam yang akan duduk kejap dekat belakang dia, kejap dekat sebelah dia. Cumanya bayang-bayang ni tak nampak muka, tak nampak sesuatu yang menakutkan. Tetapi telah membuatkan si Jun ni berasa pelik. Bila dia ambil tengah breakfast, tiba-tiba dekat tepi dia ada satu bayang-bayang berwarna hitam. Bila dia ambil dekat dalam kereta, ada. Bila dia ambil tengah buat kerja, ada. Seolah-olah lembaga ni turut nak selfie bersama si Jun ni. Bila Jun ni tanya kawan-kawan dia, follower-follower dia dekat social media tu pun dah mula perasan, dah mula tegur si Jun dah. Kak, kenapa ada bayang-bayang hitam? Kak, kenapa ada benda hitam sebelah akak? Kenapa ada benda hitam dekat depan akak? Jadi itu telah membuatkan si Jun ni rasa tak tenang tau hati dia. Dan nak bertambah teruk lagi, bayang-bayang hitam tu pun dah menjadi satu persoalan dah. Tapi apa yang membuatkan si Jun ni betul-betul takut, dikatakan adalah satu malam ni, sewaktu dia tengah lena tidur di samping suami tersayang dia yang bernama Effendi ni tadi, keesokan harinya, sebaik saja dia bangun daripada tidur, dalam perjalanan untuk pergi ke pejabat dia, dia pun sempatlah tengok gambar galeri dekat dalam phone dia. Dan alangkah terkejutnya dia guys,
ada beberapa butir gambar, ada beberapa keping gambar yang tak tahu diambil oleh siapa, dan gambar-gambar tu menunjukkan Jun ni sedang tidur di atas katil dia. Pada awalnya Jun ingatkan kemungkinan besar suami dia saja nak menakut-nakutkan dia. Mungkin Effendi dia dah menyampah kan, dah tak sanggup dah ada seorang isteri yang 24 jam nak ambil gambar. Dia fikir Effendi ni lah kot yang time dia tengah tidur sajalah nak takutkan dia, ambil gambar dia tengah tidur kan. Tetapi dalam banyak-banyak gambar tu yang mengejutkan si Jun ni, sebab boleh nampak yang Effendi sedang baring dekat sebelah dia. Jadi kalau suami dia tengah baring dekat sebelah dia dalam gambar tu, siapa yang ambil gambar si Jun ni tengah tidur, guys? Meremang tu. Gangguan yang dialami oleh Jun ni tidak terhenti setakat itu sahaja, guys. Keadaan makin bertambah teruk. Dikatakan kesihatan si Jun ni pun dah mula merosot dah. Dia dah tak ada selera makan, dia dah mula malas nak pergi kerja, dan seluruh badan dia naik bintat-bintat berwarna merah macam kau kena chicken pox tu. Tetapi sewaktu Effendi ni bawa si Jun ni pergi hospital nak check, pihak hospital cakap si Jun ni tak ada sakit apa-apa pun, tak ada pun kena chicken pox ke apa. Tapi pihak hospital tak tahu kenapa ada tompok-tompok berwarna merah di seluruh badan si Jun ni. Dan disebabkan keadaan si Jun ni dah bertambah teruk, tak ada selera makan, itu telah membuatkan badan si Jun ni makin kurus, makin kurus, makin kurus. Dan Effendi ni pun dah mula risau dah. Isteri dia yang dahulunya suka bergaya, suka ambil gambar 24 jam, sekarang ni telah berubah, suka menyendiri. Dan boleh dikatakan hampir setiap malam je Effendi ni boleh nampak yang Jun ni dalam keresahan. Tak tahu sebab apa, tengah lepak kat ruang tamu tengok TV pun, Jun ni seolah-olah asyik macam pandang ke kiri ke kanan, seolah-olah dia tak tenang dekat dalam rumah dia sendiri. Pernah lah Effendi ni tanya, sayang, kenapa ni? You nampak resah aja. Tetapi apa yang Jun ni bagi tahu kepada Effendi telah membuatkan Effendi ni turut rasa takut juga. Sebab Jun ni cakap, You, ada orang you dekat rumah kita. You, ada lelaki you kat rumah kita. Ada lelaki, ada perempuan. I nampak you. Perempuan tu dekat atas siling you. Lelaki tu tak ada kepala you. Dan itulah yang membuatkan si Effendi ni rasa takut betul. Seolah-olah si Jun ni dah tak waras dah. Kejap dia cakap dia nampak perempuan, kejap dia cakap dia nampak lelaki tak ada kepala. Tengah tidur-tidur tiba-tiba Jun ni terbangun dengan mata terbeliak. Lepas tu bila Effendi tanya dia, sayang apa hal ni? Dan Jun ni akan tunjuk ke satu tempat. Lalu Jun ni pun cakap, sayang, tadi ada budak kecil sayang. Dia nak main dengan kita sayang. Sayang, kemungkinan tu bakal anak kita kot. Kemungkinan tu anak kita kot. Padahal diorang tak ada anak. Jadi korang boleh bayang tak, kalau isteri korang berkelakuan macam si Jun tu, manalah kau tak risau. Effendi ni dah terketar-ketar dah. Ada masanya dia siap panggil mak dia untuk tidur dekat rumah dia sekali. Sebab apa? Sebab dia takut, dia tak tahu macam mana dia nak tolong si Jun ni. Dan atas nasihat ibu Effendi ni sendiri, diorang cuba mendapatkan rawatan tradisional, pergi berjumpa ustaz. Sebab dah pergi hospital, pihak hospital pun cakap Jun ni tak sakit. Lalu ibu Effendi ni pun cakap kepada Effendi, kau bawa lah si Jun ni, jomlah mak ada kenal seorang ustaz ni. Tapi bukan Ustaz Mustaqim, sebab Ustaz Mustaqim busy. So adalah jumpa seorang ustaz ni yang duduk berdekatan juga dekat rumah Effendi ni. Lalu bila dah berjumpa ustaz tu, ada dua perkara yang ustaz tu katakan yang membuatkan Effendi ni tak tahulah nak rasa sedih ke, nak rasa geram ke. Sebab apa yang ustaz tu katakan, punca pertama yang menyebabkan isteri kamu ni Effendi berkelakuan pelik, pertamanya adalah disebabkan penyakit ain. Siapa yang pernah tahu, siapa yang pernah dengar penyakit ain ni? Penyakit ain ni bukanlah perbuatan macam sihir tu,
tetapi dari kerana mata. P. Ramlee dah pesan awal-awal dah. Dari kerana mata yang punyai kuasa. Oh, aku tergoda, terkecewa. Dari kerana mata sahaja guys. Mata-mata yang sakit hati tengok kebahagiaan kau. Mata-mata yang mempunyai hasad dengki yang telah membuatkan si Jun ni menderita. Seluruh badan dia naik tompok-tompok merah, dah berkudis disebabkan penyakit ain. Mata-mata yang ramai memerhati, yang ramai menyimpan dendam kepada si Jun ni sebab tengok dia tak habis-habis asyik post kekayaan dia, asyik post kebahagiaan dia. Jadi ada mata-mata orang yang tak suka dan itulah yang telah menyebabkan kondisi kesihatan si Jun ni makin merosot, makin merosot, makin merosot. Dan sebaik saja ustaz tu dah beri punca utama dia, ustaz tu cakap bukan itu sahaja Effendi. Yang bertambah teruknya, apa yang menyebabkan isteri kamu asyik ternampak lembaga yang menakutkan, asyik cakap merepek seolah-olah orang dah hilang akal, adalah kerana ada seseorang yang telah menghantar sihir. Dan sihir ni merupakan santau angin. Santau angin ni orang tu tak boleh tahu. Ustaz pun susah nak tahu siapa yang hantar sebab dia bukanlah perantara ke apa. Dia hanya memerlukan gambar dan juga nama penuh si pemilik yang nak kena sihir tu dan juga nama penuh ibu dia. Jadi bila Tok Bomoh dah dapat kedua-dua nama ni, santau pun mulalah dihantar melalui angin. Dan itulah yang telah menyebabkan si Jun ni ternampaknya sesuatu yang menakutkan, kejap meracau, kejap sakit-sakit badan, garuk-garuk seluruh badan, dahlah kena ain, ada orang santau pula lagi. Astaghfirullahalazim. Dan atas bantuan ustaz tu, alhamdulillah berjaya juga ustaz tu cubalah merawat apa yang terjadi kepada Jun ni. Dan sewaktu sesi rawatan tu, Jun ni telah memuntahkan beberapa benda yang agak meloyakan guys. Waktu ustaz tu dah ruqyah, dah kasih dia minum air bacaan ayat Quran apa semua, Jun ni pun mula memuntahkan santau yang dihantar oleh orang yang tak suka si Jun ni. Keluar rambut, keluar kaca, keluar apa tu, benda-benda makanan-makanan yang busuk, telur busuk, bau memang macam bangkai lah aku boleh cakap. Dan Jun ni pun seluruh badan dia dah tak bermaya dah guys. Dan ambil masa tempoh rawatan tu lebih kurang 6 bulan lebih barulah Jun ni pulih kepada sedia kala, barulah dia ada semangat balik. Tetapi ustaz tu cakap orang yang menyihir awak ni bukanlah orang jauh, orang dekat sahaja. Dan siapakah orang itu? Adakah di kalangan 3 orang kawan baik si Jun ni? Korang akan tahu apabila aku bongkarkan siapa sebenarnya yang menghantar santau kepada Jun guys. Semasa sesi rawatan di antara Jun dengan ustaz ni ada tanya si Jun ni, awak rasa ada tak orang tak suka awak? Lalu Jun pun puaslah fikir kan, siapa yang tak suka saya ustaz? Gambar-gambar yang saya post kat social media pun semua ribu-ribu tau, semua suka saya ni diva tau. Nak juga belagak tu. Lalu ustaz pun cakap, awak tak boleh yakin sangat. Tak semestinya orang yang like gambar awak, orang yang komen benda-benda baik tu suka dengan perbuatan awak ni. Ada juga orang tak suka, sebab itulah awak terkena penyakit ain. Sekarang ni ada tak di antara kalangan-kalangan member-member awak ke yang datang ke rumah awak baru-baru ni, yang kasih awak makan ke, yang kasih awak barang apa-apa untuk disimpan ke, hadiah ke? Lalu Jun pun fikirlah, mana ada kawan-kawan saya tak pernah kasih saya apa-apa pun. Dan selepas fikir punya fikir
fikir, tiba-tiba Jun cakap kat Ustaz, hari tu ada kawan-kawan office saya datang rumah. Diorang bawa makanan. Alah, buah-buahan je Ustaz. Ada tembikai, ada oren, ada nenas. Dan sebaik saja Ustaz tu dengar nenas, Ustaz tu terus cakap dekat Jun, "Kejap, tadi awak cakap buah nenas, boleh saya tahu siapa yang bawa ataupun siapa yang kasih awak buah nenas tu?" Jadi Jun pun fikir. Manalah saya ingat Ustaz. Kenapa Ustaz? Apa kena-mengena buah nenas tu dengan penyakit saya? Lalu Ustaz tu pun cakap, "Kalau awak nak tahu, buah nenas tidak boleh dimakan oleh orang yang terkena santau sebab dia akan menjadi bisa. Sebab itulah awak akan bertambah sakit. Saya bukanlah nak menuduh, tetapi disebabkan saya yang merawat awak, saya tak dibenarkan ataupun sebagai seorang ustaz, saya tak boleh bagi tahu awak siapa yang menyantau awak ni. Tetapi apa yang saya boleh bagi tahu awak, orang yang buat awak sengsara ni adalah orang terdekat sahaja, bukannya orang jauh-jauh pun. Jadi saya harap awak dapatlah jawapan dan berjumpalah dengan orang yang membuat khianat kepada awak ni dan bawa-bawalah berbincang. Awak maaflahkan dia, awak mohonlah, cakaplah dekat dia yang awak tak berniat nak sakitkan hati dia ke apa. Dan selepas daripada berjumpa ustaz tu lah, sebaik sahaja Jun ni dah mula sihat kan. Itu pun ambil masa 6 bulan juga. Dia pun dah pergi bekerja, dan bila dia pergi bekerja, orang pertama yang si Jun ni jumpa tak lain tak bukan 3 orang kawan dia. Dan Jun dekat dalam pantry tu, tiba-tiba Jun ni tanya, "Sekarang ni ikhlas aku cakap, ikhlas aku nak mohon maaf dekat korang semua kalau aku ada sakitkan hati korang, tetapi tolonglah maafkan aku, dan aku cuma nak tahu je kenapa kau buat aku macam ni, kenapa korang buat aku macam ni." So bila dah dengar Jun tu cakap macam tu, Fatimah, Eton dengan Ariana ni jam lah. Kenapa kau minta maaf? Kau tak ada salah apa pun dengan kita orang lah. Kita orang tak kisah pun. Kita orang happy tengok kau ceria, tengok kau bahagia. Kenapa kau cakap macam tu? Lalu Jun pun cakap lah, "Ariana, tolonglah jangan tipu aku lagi Ariana. Aku tahu ni kerja engkau. Engkau yang bawa buah nenas tu kan? Engkau yang kasih aku buah nenas kan?" Dan apabila Jun cakap macam tu, Ariana ni dah tergamam dah. 2 orang lagi kawan dia ni dah memandang ke arah Ariana ni. Lalu Ariana pun cakap, bukan aku. Betul, memang aku yang bawa nenas tu. Tapi bukan sebab aku yang nak bawa." Dan belum habis lagi Ariana cakap, tiba-tiba perkataan dia diselit oleh siapa? Diselit oleh Eton. Eton ni tiba-tiba meninggikan suara dia, dan Eton pun mulalah cakap kat Jun ni, "Sudahlah. Ini semua kerja aku. Tak payahlah kau nak tuduh kawan-kawan kita yang lain ni. Engkau ingat semua orang suka kau ke Jun? Kau ingat hidup kau tu perfect sangat ke? Kereta baru kau nak tunjuk, engkau keluar shopping kau nak tunjuk. Kau ingat ada siapa kisah ke? Kau ingat aku tak tahu ke yang Effendi tu sebenarnya dah lama dah sabar dengan kau ni. Laki kau tu pergi kerja naik motor je lah. Engkau sendiri yang guna duit engkau beli kereta baru kan? Konon-kononnya nak tunjuk kat social media lah yang laki kau tu sayang kau lah apa semua. Pergi mampus lah Jun. Kalau aku tahu, aku bayar Tok Bomoh tu 2,000 tau. Biar dia santau kau sampai mampus terus lah. Aku pun dah menyampah lah kerja kat pejabat ni. Setiap hari aku terpaksa hadap perangai kau. Setiap hari aku terpaksa layan kerenah kau. Semata-mata apa? Engkau nak tunjuk yang hidup kau tu perfect sangat. Sudahlah. Mulai hari ni, aku berhenti kerja ni lah. Dan aku tak nak tengok dah muka kau. Kalau aku nampak lagi muka kau Jun, aku make sure kau mampus lah. Pui. Dan terus Eton ni keluar daripada bilik itu dan balik terus. Dikatakan Eton terus berhenti kerja, dan Jun ni pun menangis teresak-esak. Ariana dan Fatimah ni dah memang terkejut lah. Dia tak sangka pun rupa-rupanya Eton yang tak suka si Jun ni. Eton yang selama ni berperwatakan baik. Eton yang santau si Jun ni. Dan apabila benda macam tu berlaku, ini telah memberi pengajaran ataupun impak yang teramat besar kepada diri si Jun. Dan Alhamdulillah, nasib baiklah Jun ni dia ubah sikap dia. Segala aktiviti dia, segala hal rumah tangga dia, dia dah tak tunjuk dekat social media. Sebab apa? Sebab dia paling takut ada orang yang macam si Eton.
dalam dua muka yang konon-kononnya suka ke dia, tetapi sampai sanggup menyantau dia dan menyakiti hati dia sebagai seorang kawan baik. Tetapi apa yang berlaku ni harapnya dapat menjadi pengajaran kepada geng puaka semua. Dan setahun kemudian bila grup WhatsApp tu dibuka balik oleh Jun, tiba-tiba dia tengok Eton sudah left group tu. Eton dah berhenti kerja, dia pun dah menghilangkan diri, dan kehidupan si Jun ni daripada mewah, daripada suka menunjuk-nunjuk, sudah menjadi seseorang yang sederhana dan tidak mahu lagi kejadian yang sama menimpa diri dia. Itulah pengajaran dia pada malam ni guys. Jangan fikir orang santau sahaja. Penyakit ain, hasad dengki dari kerana mata ni pun boleh menyebabkan kesihatan dan kehidupan korang musnah dalam sekelip mata guys. Jadi itulah saja kisah untuk malam ni daripada Jun. Kerana social media, kerana suka posing sana, posing sini, tunjuk kemewahan kau, tak pasal-pasal kau kena penyakit ain. Dah lah kena penyakit ain, hasad dengki orang. Kena pula santau. Na'udzubillah. Aku harap kita dijauhkanlah daripada segala hasad dengki, sakit hati orang, khianat semua ni. Dan semoga kita minta perlindungan daripada Allah. Segala benda yang kita buat, kita niatkan sebagai amal ibadah. Kita amalkan konsep kehidupan kita ni, segala-gala yang kita buat hanyalah untuk mendapat keredaan daripada Allah. Yang baiknya datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada aku. Aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Dan ingat guys, jangan sesekali dedahkan diri korang terlalu banyak sangat kat social media tu. Sebab daripada kebaikan, kadang-kadang boleh memberi keburukan kepada diri korang. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy, ceria-ceria selalu guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.